Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 26 Februari 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan pentingnya peranan Majlis Belia Malaysia sebagai ejen perpaduan dalam pembentukan pemerikan generasi muda masa kini. Beliau menyatakan meskipun usia Majlis Belia Malaysia telah mencecah 75 tahun sejak ditubuhkan, MBM tetap mempertahankan kematangan dan pengalamannya agar lebih inklusif dan lebih holistik. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berharap MBM terus menjadi wadah bagi melahirkan lebih ramai pemimpin masa depan yang relevan dan berpengaruh dalam mewakili suara generasi muda. Pada masa yang sama, beliau mengakui bahawa pendekatan dan tantangan yang dihadapi telah berubah sesuai dengan perubahan zaman dan MBM memiliki tanggungjawab untuk memastikan agenda yang sesuai dengan generasi saat ini. Meskipun beliau tidak dapat hadir dalam mesyuarat Pimpinan Agung Tahunan MBM kali ke-72, beliau tetap menyatakan harapannya untuk memastikan Majlis Belia Malaysia terus memimpin generasi muda menuju pembangunan yang lebih berkualiti. Beliau menyatakan tawaran tersebut adalah tidak munasabah kerana yang keluar daripada Muafakat Nasional bukanlah UMNO, sebaliknya PAS sendiri di mana mereka telah melakukan hal-hal yang melampaui kesepakatan. Beliau menjelaskan pandangan tersebut kepada wartawan setelah menghadiri pelancaran pergerakan wanita Risda Pewaris di sini semalam. Sebelum ini, Musyidil PAS, Datuk Hashim Jassin telah menyatakan keyakinannya bahawa kerjasama antara PAS dan UMNO masih dapat dihidupkan semula melalui Muafakat Nasional. Untuk rekod, Muafakat Nasional adalah sebuah kerjasama yang terbentuk pada 14 September 2019 susulan daripada Himpunan Penyatuan Ummah. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraful Walid Rizki menekankan betapa pentingnya memanfaatkan teknologi media sosial terkini dalam usaha untuk mengembalikan semula kekuatan UMNO. Dalam pertemuan dengan Ketua-Ketua Perangan UMNO bahagian, Dr. Ashraf menyatakan bahawa dalam konteks saat ini, UMNO perlu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tidak lagi menggunakan pendekatan yang lama seperti hanya memfokuskan pada program takaruf sahaja. Dengan pelbagai akses informasi oleh rakyat Malaysia, beliau menekankan betapa pentingnya setiap kepimpinan UMNO dapat memanfaatkan digitalisasi terkini untuk menyebarkan informasi positif buat rakyat Malaysia. Katanya, dalam dunia era baru ini, UMNO perlu keterhadapan dalam menyampaikan informasi yang benar dan positif melalui media sosial secara proaktif. Beliau menyampaikan pandangan ini dalam ucapan yang mewakili Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada acara merasmikan kursus pengukuhan komunikasi perangan UMNO Malaysia di Kuala Lumpur bagi memperkuat semula gerak kerja Ketua Perangan UMNO bahagian dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ketua Perangan UMNO Malaysia, Datuk Seri Azalina Osman Said menekankan keperluan bagi UMNO untuk melakukan perubahan, terutamanya dalam penyampaian penerangan kepada ahli dan anggota akar umbi melalui penggunaan aplikasi komunikasi yang lebih berkesan. Beliau menyatakan bahawa UMNO perlu memperbaharui langkah-langkah komunikasi dengan mengaplikasikan pelbagai media-media sosial yang seharusnya dikuasai oleh ketua-ketua perangan UMNO di seluruh negara. Katanya, dalam era digitalisasi moden ini, penting bagi UMNO untuk menekankan komunikasi dalam bentuk digital dan menggunakannya sebaik mungkin. Beliau menegaskan pentingnya latihan kepada ketua-ketua perangan UMNO dari semua peringkat untuk memahami aspek komunikasi dengan lebih mendalam agar dapat diberikan latihan sesuai termasuk di peringkat akar umbi cawangan. Mengulas lanjut, beliau turut memperkenalkan segmen wawancara yang baru diwujudkan iaitu bertajuk Hitam Putih Kelabu yang bertujuan untuk membincangkan pelbagai isu-isu terkini termasuklah isu-isu seperti persaraan dan kes Nik Ilin. Datuk Nur Syidah Ibrahim, Ketua Wanita UMNO Segamat dan juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Buloh Kasab menyambut baik keputusan kerajaan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi mengkaji pengendalian kes berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan.
Beliau menyatakan bahawa penubuhan RCI ini akan memberikan peluang dan ruang untuk menyelidik dan memahami dengan lebih mendalam apa yang sebenarnya yang terjadi dalam kes tersebut pada masa dahulu. Jelasnya, dengan penubuhan RCI ini diharapkan masyarakat umum dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan merungkai serta membincangkan permasalahan yang berlaku sebelum ini. Beliau menekankan bahawa isu berkaitan Batu Putih, Buatan Tengah dan Tebing Selatan adalah penting kerana isu tersebut melibatkan soal kedaulatan negara. Sebelum ini, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan agar isu berkaitan Batu Putih diselesaikan dengan segera melibatkan peguam negara Malaysia dan Singapura dalam rundingan tersebut untuk mencari penyelesaian yang adil. Sekian saja daripada saya, Arif Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.